Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang mengikut isim marfu', yakni yang mengikut isim marfu' seperti mana yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang terdahulu, ada 4. Kita sudah mempelajari yang pertama, na'at ataupun sifat. Maka kita masuk kepada bahagian yang kedua, yang mengikut isim marfu' yang kedua. Dua itu maknanya bahagian yang kedua adalah ataf. Ataf. Apakah itu ataf? Ataf adalah tabi' yang mengikut. Makna tabi' adalah yang mengikut. Matbu'nya yang kena ikut itu dengan perantaraan huruf. Baik. Jadi situasi ataf ini sama macam situasi sifat. Dulu kita belajar sifat mengikut mausuf. Kan? Sifat itu dipanggil tabi', yang mengikut. Mausuf itu dipanggil matbu', yang kena ikut. Sama je kat sini. Ada tabi', ada matbu'. Baik, nanti kita akan terangkan. Maknanya tabi' yang mengikut matbu'nya. Cumanya bezanya ataf ini dengan na'at. Bezanya ataf ini dia ada huruf. Dia mengikut matbu'nya. Tabi' yang mengikut matbu'nya itu dengan perantaraan huruf. Kalau na'at dia tidak ada huruf. Macam lelaki yang berani. Berani itu sifat, dia tidak ada huruf. Celah-celahnya itu tidak ada huruf. Tetapi ataf ini dia ada huruf. Itu membezakan antara ataf dan juga na'at. Mengikut akan matbu'nya tetapi dengan perantaraan huruf. Baik. Kita lihat satu persatu. Contoh. Ja'a Muhammadun wa Amrun. Telah datanglah oleh Muhammad dan juga Umar. Ja'a Muhammadun wa Amrun. Tengok di sini ada ja'a, iaitu fi'il madhi. Muhammadun fa'il ataupun ma'tufun alaih. Ma'tufun alaih ni maknanya adalah yang diikut ataupun matbu'. Ataupun matbu'. Ataupun matbu'. Yang diikut. Waw ni huruf ataf. Dan Amrun adalah ma'tuf. Baik. Ini istilah yang saya hendak terangkan di sini agar kita faham. Inilah cerita mengenai ataf. Mudah aja. Cerita mengenai ataf, nak lebih nampak kita tengok di sini. Telah datanglah oleh Muhammad dan Umar. Dan ini dipanggil huruf ataf. Huruf ataf ni tujuannya dia datang untuk apa? Untuk menyingkatkan, kalam. Asal kalam macam ni, asal dia. Telah datanglah oleh Muhammad. Telah datanglah oleh Umar. Telah datanglah oleh Bakar. Telah datanglah oleh Khalid, contoh. Banyak. Tetapi kita singkatkan. Telah datang tu kita buang. Kita kata telah datang oleh Muhammad dan Umar dan Khalid dan Bakar dan sekalian-sekaliannya. Jadi huruf ataf ini dia datang untuk menyingkatkan, mensingkatkan percakapan. Patutnya ja'a ada 2 kali, cukup dengan sekali sahaja. Tidak perlu 2 kali. Baik. Ini kita guna dalam percakapan kita. Nak belajar bahasa, mesti nilai mengikut percakapan. Macam mana kita bercakap, maka macam itulah bahasa yang kita tuturkan. Sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Arab. Saya ingin tegaskan bahawasanya dalam bahasa Rasulullah SAW ini, sebenarnya kaedah ini penting. Tapi lebih penting adalah hiwar, percakapan. Jadi sesiapa yang berminat untuk berkomunikasi, silalah.
Seingat saya pada awal grup ini dibuka, ramai yang cuba bercakap. Kan? Cuba nak bercakap, tapi saya kata nanti dulu, belum sampai masanya. Maka sekarang kalau siapa yang ingin bercakap, boleh bercakap. Tidak ada masalah. Kan? InsyaAllah dipersilakan. Ya? Di situ kita akan tahu sejauh mana kebolehan kita dan kemampuan kita. Baik, kita sambung. Jadi di sini ada yang paling penting, ataf. Ni, waw di huruf ataf, ni dipanggil ma'tuf. Ma'tuf ni berada selepas huruf ataf. Ni ma'tuf. Ma'tuf ni dipanggil yang mengikut. Dia mengikut siapa? Mengikut ma'tufun alaih. Ni ma'tufun alaih. Baik. Nanti kita akan tengok huraian dia yang lebih detail di hadapan. Apakah hukum dia? Ma'tuf tadi mesti mengikut ma'tufun alaihnya pada i'rab sahaja. Maknanya ma'tuf mesti mengikut ma'tufun alaihnya pada i'rab sahaja. Bagaimana? Lihat contoh ini. Ja'a Muhammadun wa Amrun. Ja'a Muhammadun wa Amrun. Waw itu adalah huruf ataf. Ini yang menjadi perantara antara ma'tuf dan ma'tufun alaih. Amrun sebagai ma'tuf, iaitu yang jatuh selepas huruf ataf. Muhammadun ma'tufun alaih yang diikut. Jadi Amrun ni yang mengikut, Muhammadun yang diikut. Jadi Amrun mengikut Muhammadun. Amrun ma'tuf mengikut Muhammadun. Mengikut pada apa tadi? Mengikut pada i'rab. Bila kita sebut i'rab, maksudnya rafa', nasab, khafat, jazam. Okey, sekarang Muhammadun apa hukum dia? Muhammadun hukumnya rafa'. Sebab apa dia rafa'? Sebab dia fa'il. Maka Amrun pun kena rafa'. Sebab itu kita tak boleh baca Ja'a Muhammadun wa Amran. Ja'a Muhammadun wa Amrin. Salah. Kena baca Ja'a Muhammadun wa Amrun. Kerana Amrun ini mengikut Muhammadun pada rafa'. Sama-sama rafa'. Muhammadun rafa'. Amrun pun kena rafa'. Ini yang dipanggil hukum yang ada pada Amrun ini adalah hukum mengikut. Oleh kerana dia mengikut Muhammadun, apa saja hukum yang ada pada Muhammadun, hukum i'rab yang ada pada Muhammadun, maka hukum tu juga ada pada dia. Sebab dia mengikut Muhammadun. Tak bolehlah kita baca Ja'a Muhammadun wa Amrin. Salah. Mesti kena baca dengan rafa'. Ini dipanggil huruf ataf, ma'tuf, ma'tufun alaih. Istilah ni kena ingat. Penting. Baik. Huruf ataf ada berapa? Ada 10. Ada setengah kitab menyebut 9. Tapi saya berpandukan kepada matan Al-Ajrumiyah. Dan kebanyakan kitab-kitab mengatakan 10. Tengok satu persatu. Waw, maknanya dan. Fa, maknanya selepas itu ataupun lalu. Au, atau am, atau tetapi bahkan. Thumma, kemudian. La, tidak. Lakin tetapi, bal, tetapi bahkan sebenarnya. Hatta, sehingga. Imma, maknanya sama ada. Ini dia 10 huruf. Ini huruf ataf. Jadi huruf ataf inilah yang menjadi perantara antara ma'tuf dan ma'tufun alaih. Baik. Saya datangkan satu persatu contoh. Jadi sebagai panduan pada kita, cuba kita lihat contoh-contoh yang dibawakan di sini. Nama Zaidun wa Bakrun. Telah tidur oleh Zaid dan Bakar. Bakrun ma'tuf, Zaidun ma'tufun alaih. Dia mengikut ma'tufun alaihnya pada rafa'. Sama-sama rafa'. Zaidun, Bakrun. Waw ni huruf ataf. Contoh yang kedua. Nasartu Zaidan fa Bakran. Saya menolong Zaid. Fa Bakran. Selepas itu Bakar. Kalau ada fa macam ni, maknanya satu persatu. Saya menolong Zaid dulu. Lepas selesai saya menolong Zaid, saya menolonglah Bakar. Jadi, orang Arab dia cakap macam tu. Nasartu Zaidan fa Bakran. Saya menolong Zaid, selepas itu, saya menolong Bakar pula. Jadi, fa tu adalah huruf ataf.
Bakran, dia maktuf, mengikut maktufun alaih. Maktufun alaih ni nasab. Zaidan, nasab. Maka bakran, nasab juga. Tak boleh baca fabakrun. Boleh baca fabakran. Nampak? Tengok lagi. Tazawwaj Fatimah atau ukhtaha. Nikahlah kamu, kahwinlah kamu akan Fatimah atau kakaknya. Diberi pilihan. Au ni bermakna diberi pilihan. Kau kahwinlah, tak kisahlah nak kahwin kakak pun boleh, nak kahwin Fatimah pun boleh, nak kahwin kakak dia pun boleh. Pilih mana satu kamu nak. Ini au ni litakhir, au ni untuk memberi pilihan. Tengok, au ni huruf ataf. Fatimata nasab. Jadi maf'ul kepada tazawwaj. Ukhtaha pun nasab juga. Nampak? Ini dia bagi hukum mengikut. Dia mengikut Fatimah. Okey. Tengok contoh seterusnya. Al-Qur'anan taqra'u am hadithan. Adakah kamu membaca Al-Quran atau hadis? Ni dipanggil hamzah istifham. Adakah Quran taqra'u yang kamu baca ataupun hadithan? Ni kat mana atau? Taqra'u. Jadi di mana maktuf? Hadithan maktuf. Maktufun alaihnya mana? Maktufun alaihnya Qur'anan. Nasab. Qur'anan dibaca dengan nasab sebab dia jadi maf'ulun bih kepada taqra'u. Waktu kita kata, adakah kamu membaca akan Al-Quran ataupun kamu membaca hadis? Tengok. Ni nasab, ni pun nasab. Okey. Seterusnya, kharajatil ustazatu thummal talamidhu. Telah keluar oleh ustazah. Ustazahnya keluar dulu, kemudian pelajar-pelajar keluar pula. Jadi kharajatil ustazatu ni jadi rafa'. Kerana jadi fa'il kepada kharaja. Thumma huruf ataf. At-talamidhu jadi ma'tuf. Ni ma'tufun alaih, rafa', ni pun rafa' juga. At-talamidhu rafa'. Yang kedua, akhastul kitaba la al-majallata. Yang seterusnya, akhastul kitaba la al-majallata. Saya ambil kitab, tidak majalah. La ni pun dipanggil huruf ataf. Al-kitabah baca dengan nasab sebab jadi maf'ul. Al-majallata dia mengikut kepada al-kitabah. Al-kitabah nasab, dia pun kena nasab. La ni perantaranya. Boleh nampak? Mudah je kan? Tengok contoh yang lain. Lam yudakhin faridun lakin mu'adhun. Farid tidak merokok. Tetapi Mu'az. Saya terjemah dengan terjemahan mafhum. Kalau terjemah harfiah, lam tidak yudakhin merokok. Faridun, farid. Lakin tetapi Mu'az yang merokok. Yudakhin. Faridun jadi fa'il. Rafa'. Lakin huruf ataf. Mu'adhun. Rafa' juga. Ma'tuf. Contoh lagi. Ma raja'a faridun bal abuhu. Farid tidak pulang. Farid tak pulang lagi. Bal abuhu. Bahkan ayahnya yang pulang. Kan? Orang pergi cari, Farid hilang. Ayah dia semualah. Ramai-ramai pergi cari. Orang katalah, Farid tak balik lagi. Tapi ayahnya balik dah. Jadi Faridun jadi fa'il. Dia rafa'. Abuhu pun rafa'. Cuma bezanya Faridun dia rafa', alamat rafa'nya adalah dhammah sebab dia isim mufrad. Abuhu dia rafa' juga, tapi alamat rafa'nya adalah waw sebab dia isim 5. Kena faham satu lagi yang saya inginkan, dia mengikut pada rafa' ya. Dia bukan mengikut pada alamat. Bukan kita kata kalau Faridun tadi ni dia dhammah, sini pun kena dhammah, bukan. Dia hanya mengikut pada i'rab. Bila kata i'rab sama ada rafa', nasab, khafat, jazam. Gitu. Dia bukan mengikut pada sama-sama baris atas ke, sama-sama baris bawah ke, sama-sama baris depan. Tidak semestinya begitu.
Seperti contohnya di sini. Yang ni rafa' tapi rafa' dengan waw sebab dia isim 5. Yang ni rafa' dengan dhammah sebab dia isim mufrad. Baik. Farral junudu hatta al-qa'idu. Telah larilah oleh tentera-tentera. Tentera lari habis. Sehingga panglima pun lari. Kan? Sehingga panglimanya sekali lari. Farral junudu. Fa'il. Rafa'. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Sebab dia jamak taksir. Junud. Isim mufradnya jundun. Hatta al-qa'id. Qa'id ni. Panglima perang. Panglima tentera. Ketua tentera. Hatta al-qa'idu pun lari juga. Hatta huruf ataf al-qa'idu ma'tuf. Junudu ma'tufun alaih. Dia mengikut pada sama-sama rafa'. Yang ini dia rafa' dengan dhammah sebab jamak taksir. Yang ini dia rafa' dengan dhammah juga sebab dia isim mufrad. Faham? Yang terakhir, ja'a Zaidun imma fil sabahi wa imma fil masa'i la adhkuru. Zaid datang sama ada pagi atau petang, saya tidak ingat. Ja'a, telah datanglah oleh Zaid. Imma fil sabah, sama ada pada waktu pagi. Wa imma, sama ada pada waktu petang. La adhkuru, saya tidak ingat. Imma. Ini huruf ataf. Tapi ma'tufun alaihnya di sini. Jadi sebab tu kebanyakan ulama dia tidak bawa imma ni sebagai huruf ataf, tapi saya bawa jugalah. Contoh huruf ataf kalau kita jumpa begini keadaan dia selalu. Telah datanglah oleh Zaid sama ada pada waktu pagi ataupun pada waktu petang, saya tidak ingat. Imma ni ada huruf ataf. Baik. Itu saja pengajian kita, walaupun panjang sikit. Wallahu alam, cukup untuk 2-3 hari. Kita baca ulang kaji. Kalau ada tak faham boleh tanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam.